Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ayanda Raini Kulub. Keep it up. Hari ini isu keep it up don't give up bersama dengan ahli panel membangkitkan isu kos sehari hidup. Jom kita bersama dengan wartawan keep it up don't give up di luar sana. Keep it up. Kos sehari hidup memang akan terus meningkat dan kita tak kata kita blame kerajaan 100%, tapi still mereka ada share the burden. Cuma kita sendiri kena bijak untuk ubah gaya hidup sendiri. Maksudnya kalau it's okay if you nak salahkan kerajaan, but you yourself kena start dengan diri sendiri dulu lah. So be wise. Jadi sebenarnya seperti pemerintahan lah, dia harus menciptakan lapangan kerja untuk rakyatnya. Seperti di sini saya sukalah dengan country ini karena dengan banyaknya lapangan kerja rakyatnya makmur lah. Seperti itu akan meningkatkan ekonomi secara perlahan akan menjadi makmur lama-lama. Barangan keperluan pun sekarang makin mahal. Kerja pun sekarang susah nak dapat kan. Kerja susah nak dapat, lepas tu kos sara hidup tinggi. Graduan pun banyak menganggur lah sekarang ni kan. Bagi saya dia ada dua lah patut. Satu diri sendiri dan satu lagi antara kemahuan dan keperluan. Kalau kita tengok kos sara hidup, orang kampung beli barang yang sama harga dengan kita. Di pekan, dia orang boleh manage hidup dia orang, kita susah, struggle sikit. Bagi kita, tali pinggang berjenama perlu bagi kita. Bagi orang kampung, dia tak perlu. Dari situ kita nampak antara individu sendiri dan juga antara kemahuan dan keperluan tu. Keep it up, don't give up. Keep it up, don't give up. Okay. Keep it up, don't give up. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ayanda Raini Kulub. Keep it up, don't give up. Okey, bersama Keep it up, don't give up hari ini kita ada ahli panel seorang yang melakar diri Zul Hairi. Sila kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Zul Hairi bin Zainal. Ya. Saya berumur 30 tahun, berasal daripada Negeri Sembilan. Sekarang sebagai seorang usahawan. Saya nama syarikat Creative Events and Trading di Bangi. Itu dia ahli panel kita yang didatangkan khas daripada Negeri Sembilan. Okey, kita nak bincangkan topik hari ini iaitu kos sehari hidup. Ya. Jadi kalau dulu kos sehari hidup ni dia melibatkan harga barang ya. Umpama dia kalau dululah contohlah zaman ayah dululah Zul kan, nasi lemak boleh beli dengan harga 50 sen sebungkus. Sekarang ni dah naik sampai RM1.5, RM2. Itu contoh kos sara hidup. Kenapa kos sara hidup ni naik? Tak ada apa sebabnya naik. Adakah masalah ini berlaku di negara ini saja ataupun di tempat lain? Tapi adakah masyarakat ataupun rakyat yang bawah ni tahu akan masalah kenapa minyak tu naik, kenapa nasi lemak tu naik, kenapa harga barang-barang naik? Sila. Ya, bagi saya kos sara hidup, kalau kita ambil contoh paling senang nasi lemak tadi tu, sebenarnya masalah yang berlaku pada dunia hari ini, pada saya semua negara menghadapi masalah yang sama. Ya. Yang pertama sekali kerana kita terlalu bergantung kepada kapitalis. Ya. Maksudnya golongan pemodal yang menguasai sesebuah negara tu. Jadi mereka ni lah yang sebenarnya ambil kesempatan. Mereka sentiasa mengambil kesempatan. Macam kalau dia tahu kalau dia supply beras sekian banyak pada tahun 1960 katakan, dan permintaan masih banyak, dan dia naikkan harga. Kemudian dia naikkan harga lagi. Jadi maknanya pihak kerajaan apa tindakan
kepada pembekal-pembekal, pemborong-pemborong yang menaikkan harga ikut sesuka hati mereka? Kalau sebagai kerajaan, yang pertama sekali kerajaan harus bijak lah. Dia kena bijak bila dia nak buat satu-satu keputusan. Seperti kalau kita ambil contoh dekat Malaysia ni, paling utama bila kita mengambil keputusan, kerajaan mengambil keputusan untuk menaikkan harga minyak. Kalau kita pernah ingat, Malaysia pernah menaikkan minyak sehingga RM1 seliter. Daripada RM1.70 jadi RM2.70. Jadi bila dah macam gitu, masalahnya barang ikut naik. Barang ikut naik. Walaupun minyak diturunkan. Minyak naik, barang ikut naik. Barang ikut naik. Minyak turun, barang tak turun. Jadi ini sungguh jelaka lah. Ini memang jelaka lah. Jadi bila jadi macam ini, kerajaan pada masa tu mungkin kerajaan berpendapat dia perlu menaikkan harga minyak. Jadi itulah yang kita nak kerajaan ni supaya buat keputusan tu jangka panjang. Okey. Kenapa masalah sangat kenaikan harga minyak? Umpama dia kalau rokok lah dan hil lah, naik sampai RM16. Rakyat tak bising. Minyak naik 10 sen. Seluruh negara rakyat bising. Kenapa? Okey, dia masalah minyak ni, dia terlibat dalam semua pengangkutan barang. Boleh tak mengatasi bagaimana minyak jangan naik, harga lain, barang lain naik untuk top up pada minyak? Itu bergantung pada kerajaan. Kerajaan, kalau bidan cerdik, bidan pula. Kalau kerajaan cerdik, mana selamatlah rakyat. Baik, banyak benda-benda boleh cover minyak. Macam rokok. Rokok RM20 sebungkus pun orang tak beli. Betul. Perokok tegar, 5 bungkus sehari. Betul. Rakyat Malaysia 28 juta. Pergi sap rokok ada 200 juta dalam Malaysia ni. Boleh untung. Harga-harga boleh untung. Cukai-cukai hiburan boleh untung. Naik kelab boleh untung. Kan? Banyak Zul kan? Cukai yang apa yang orang kata untuk yang hiburan yang pendatang asing yang datang bekerja sini ramai kan? Yang orang miskin tu tak guna kan. Kalau miskin mungkin dia tak isap rokok. Kenapa minyak yang jadi saran? Jadi kerajaan ni kena cerdiklah sikit. Supaya rakyat tak marah, turun harga minyak RM1 seliter. Kan? Betul. Ambil yang lain. Boleh top up kena minyak. Boleh buat benda ni. Betul tak Cik Zul? Betul. Cik Zul bagi seorang usahawan. Apa pandangan Cik Zul? Pandangan saya tak tahu lah, sebagai seorang usahawan yang saya ada syarikat yang kecil. Jadi sebagai satu syarikat yang kecil, bila kita nak buat keputusan pun kita fikir juga. Contoh kita nak turunkan gaji pekerja ataupun kita nak naikkan gaji, allowance dan sebagainya. Keputusan tu kita harus ambil, memang kita kena fikir at least impact dia 5 ke 10 tahun akan datang. Apa akan jadi pada syarikat kita. Tapi bila saya tengok kerajaan mengambil keputusan dalam masa satu malam ataupun tak sampai beberapa hari, naikkan sampai RM1 dan bila orang lain take over dia terus turunkan. Jadi benda ni saya tak nampak. Kerajaan dia tak pernah peka ke ataupun telinga mereka ni pekak, mata mereka tak lihat ke? Rakyat marah kalau minyak turun. Sangat rakyat marah. Tetapi kalau barang lain naik, rakyat tak bising. Pandangan kita dah bagi tadi. Turun ke harga minyak, orang naik, kita turun, naikkan benda lain. Ya, betul. Mana yang rakyat minat? Okey, contoh dia top up. Top up boleh naik. Semua orang pakai top up, semua orang pakai handphone, kan? Baik Cik Zul, kita banyak kita lihat harga barang yang tak seimbang, tidak seimbang, harga berlain-lainan. Ini juga jadi masalah rakyat untuk menangani masalah ini. Apa pandangan Cik Zul? Okey, berkenaan harga barang yang berlainan ni, dia sebenarnya macam saya cakap tadi daripada awal, bila kita serahkan benda ni kepada kapitalis, maksudnya saya rasa kerajaan perlu buat sesuatu. Contoh galakkan koperasi. Jadi bila koperasi tu dia mewakili penduduk di situ. Koperasi beli barang. Beli barang dan distribute pada penduduk di situ, edarkan. Mungkin jual menggunakan koperasi menggunakan koperasi. Maksudnya bila penduduk tu beli, koperasi dapat untung. Jadi automatik bila koperasi untung, koperasi juga boleh reinvest balik, boleh laburkan balik kat kawasan setempat. Yang pasal yang saya cakap tadi berkenaan warga asing. Ya, warga asing. Kalau saya terlibat aktif dalam perniagaan telekomunikasi. Jadi situasi di hari ini yang saya nak highlightkan sikit, pelik sikit hari ini. Kalau kita cuba jalan, kalau paling banyak nak tengok promosi pasal call ke Bangladesh, Indonesia ni,
cuba jalan dekat sekitar Jalan Pudu, Jalan Pasar tu, kita akan tengok call rate untuk Bangladesh turun sampai 4 sen. Kita warga Malaysia call sesama sendiri dalam ni domestic call, kita dicas minimum saya rasa mungkin 15 sen, 12 sen. Kenapa? Saya rasa dah tak masuk akal. Saya rasa benda ni dah tak masuk akal. Jadi SKMM harus ambil benda ni secara serius dan mesti atasi benda ni. Ya. Saya rasa rakyat Malaysia bukanlah satu kelompok yang kapitalis ni kena tengok bila dia nak ambil keuntungan dekat rakyat Malaysia. Sedangkan yang syarikat itu berasal daripada Malaysia. Memang pelik sebab 15 sen seminit call kat Malaysia, orang Bangla boleh call ke negara 4 sen. 4 sen. Di mana silap tu ya? Jadi Ini SKMM kena main peranan. kena saya sebagai rakyat terus terang saya cakap sebab bila saya menggunakan, saya mendaftar guna MyCard. Ya. Warga asing guna pasport, jadi kenapa dia orang boleh dapat lebih murah? Adakah saya kena pindahkan keluarga saya duduk di Bangladesh? Itu dia. Inilah dia katakan anak kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Ya, betul. Ini yang tidak berapa tepat kita memantau ni. Jadi pihak-pihak yang wajib macam SKMM, KP, DNKK harus memainkan peranan dan jalankan tugas. Okey, sekarang kita lihat kerajaan memberi dana kepada contoh dia kepada pelajar-pelajar dia Zul ya. Adakah pelajar-pelajar yang berhak dapat dana-dana ini sama seimbang dengan lain-lain pelajar yang dapat dana itu? Okey, untuk dana lah, saya tengok masalah ni sebenarnya masalah basic. Ya, betul memang kita ada Perbadanan Tabung Pendidikan Negara. Mungkin tak banyak negara ada dan ia satu langkah yang bagus. Baguslah. Yang pertama sekali, tabung tu sendiri kena bergerak sealiran dengan market pekerjaan, pasaran pekerjaan. Kalau tabung tu tak bergerak, jadi tabung tak tahu dekat luar. Mungkin orang yang bekerja dalam tabung tu dia graduate tahun 80-an. Jadi dia tahu pada masa dia civil engineer memang sangat laku. So semua fund mungkin keluar dekat setengah-setengah. Yang sekarang ni lebih banyak mungkin kita tengok kursus-kursus yang dulu tak famous, yang dulu tak glamour. Jadi sekarang pelajar-pelajar mula ambil dan tak dapat kelayakan untuk meminjam. Dan yang masalah saya rasa paling utama, kenapa kita terlalu maksudnya portion daripada tabung tu, bahagian tabung yang dikeluarkan setiap tahun tu banyak sebenarnya. Yang saya lihat dulu, saya dengar kawan-kawan yang khususnya yang tak tahu apa-apa sambung diploma di kolej swasta, sangat mahal. Jadi saya tak rasa bila dia sampai ke peringkat ijazah begitu, bila dia keluar, saya tanya dia berapa dia kena bayar untuk BT-BTN. Dia kata lebih kurang sekitar 800. Dia punya loan total lebih kurang 70,000. Jadi dia kena bayar lebih kurang 700-800 ringgit sebulan. Saya rasa ni tak masuk akal. Kenapa kita nak fund ataupun kita nak bagi loan, dia grad, bila dia grad dia berhutang begitu banyak. Jadi macam mana pelajar ni nak beli rumah, beli kereta dan sebagainya. Jadi saya rasa benda ni perlu banyak kajian lah. Mungkin saya tengok bila satu kolej swasta itu buka kolej jururawat, semua kolej swasta pun ikut buka. Dan sekarang kita ada lambakan jururawat yang tak bekerja. Jadi adakah ini dia tak seimbang, tak seiring lah pendapatan kepada pelajar-pelajar yang berhak untuk mendapatkan dana pinjaman itu? Dah tentu saya tak rasa adil. Bila contohnya yang di kolej swasta itu, dan masalahnya kita banyak dengar kolej-kolej swasta ni dia ambil sebahagian besar daripada pinjaman. Jadi akhirnya pelajar tu nak, orang kata nak sara diri, nak survive tu tak cukup. Tak cukup. So, satu semester tu memang orang tak cukup untuk survive. Baik, ini gaji yang tidak kerajaan kata gaji mestilah 900 setengah. Gaji minimum. Gaji minimum. Masih lagi ada yang takut 700, 800. Ini macam mana cerita? Macam saya cakap tadi, pasal kes bully, ini pun bully juga. Bully bekerja. Ini kerajaan bully rakyat. Bila seseorang terdesak, ramai orang terdesak, dan contoh Tokyo tu tahu ramai orang nak kerja dengan dia, dan mungkin ada 10 orang beratur, dia akan tanya, okey, siapa nak gaji 500? Baik. Mungkin ada seorang yang kata ke depan, siapa saya nak gaji 500? Ini bully saya rasa. Jadi benda ni siapa yang harus menguatkuasakan
tentang gaji. Dah tentu kerajaan, jabatan buruh mesti turun. Bagilah. Dapat report turun dan ambil tindakan. Bila semua benda boleh ditoleransi kan, dan boleh kautim, jadi susah untuk ada keadilan. Ada tidak setakat ni kita dengar penyalahan guna duit dana oleh pelajar-pelajar, dia duduk bermewah-mewahan, beli kereta apa sebagainya. Ada tak Cik Zul dengar setakat ni? Untuk penyalahan guna dana, saya rasa benda ni meluas. Benda ni ramai yang salah guna. Jadi saya rasa masalahnya adalah sistem akademik kita terlalu akademik. Tak ajar orang jadi manusia. Tak ajar orang kalau dapat duit pinjaman, itu adalah pinjaman. Pinjaman awak kena bayar balik. Kita tak nak bayar. Bukan beli motor. Bukan beli handphone. Bukan bergaya kan. Canggih-canggih kan. Ya. Jadi bila tak diajar daripada sekolah, bila masuk ke universiti pun tak ajar. Terlalu akademik. Kita punya silibus pelajaran saya rasa daripada zaman kita merdeka sampai sekarang terlalu akademik. Sebab tu bila ini contoh, bila dapat duit BTPTN pinjaman, dia beli yang tak perlu. Bila bekerja, boleh start buat loan, maka ramai-ramai tanya loan. Secara general secara umum memang betul kos sara hidup akan tetap naik. Tapi masalah juga kalau kita terlalu ikut trend, terlalu ikut style hidup kan. Contoh yang baru grad, yang baru kerja tu nak beli kereta tu fikir-fikir dah. Tak semestinya kalau gaji 4,000, kereta tu mesti RM1,000 ataupun RM2,000. Masalah orang kita, saya rasa spesifiknya orang Melayu tu tak ada simpanan. Jadi automatik bila kita graduate, kita dah terhutang dengan tabung pinjaman pendidikan kita. Dan kita juga spend juga gaji yang ada. Jadi di mana nak menyimpan? Dan bila panik semua akan, saya rasa bila dah kerja dalam 5-6 tahun, duit tak cukup, mula dengar orang ni cakap ada skim itu, skim ini, pergi buat loan, masuk, habis. Lebur. Jadi kos sara hidup memang takkan pernah selesai. Betul. Lagi satu Cik Zul, sebelum kita mengundur diri, saya terlihat tiap-tiap tahun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita membentangkan bajet ataupun bajet 2016, bajet tahunan. mesti naiknya dengan duit tu, duit ini keseronok kita dengar, tapi duit tu mana pergi dia? Contoh dia tahun lepas, duit NGO umpama dia 50 juta. Skupang buat NGO tak dapat. Ini macam ada cerita ni Cik Zul. Bermasalah, di mana masalah? NGO yang kerja keras tak dapat berasai duit yang tu. Apakah Perdana Menteri tak dapat maklumat ini? Sila. Saya rasa Perdana Menteri terlalu sibuk. Terlalu sibuk yang pertama dah tentu kalau kita Perdana Menteri, tapi yang soalnya orang-orang penasihatnya tu. Bukan penasihat, orang-orang yang kaki jilat bodek dia ni lah. Bagaimana duit tu disalurkan? Contohnya daripada atas ke negeri. Jadi negeri ke daerah. Biasanya kalau kita tahu sampai ke daerah tu dah tak ada. Tak sampai daerah pun. Jadi masalah saluran. Mana tidak jujur lah. Bajet saya rasa sentiasa keluar. Betul. Habis. Kalau dibentang kat parlimen mesti keluar dan mesti dihabiskan. Bulan 12 belum masuk 12, bulan 8 dah habis bajet. Biasa macam tu lah. Semua kurang ajar betul. Mana duit tu pergi? Berjuta-juta. Betul. Ini orang tak nak bertikai. Jadi Kimidat Dua Gibab nak cek kali ni bila bajet? Bulan berapa? Lagi 10 hari. Lebih kurang 10 hari. Awas. Saya akan ikut perkembangan bajet yang ada untuk duit-duit rakyat. Okey Cik Zul, macam mana nak menghadapi kos sara hidup di dalam negara ini? Okey, sekarang ni nak berniaga pun dia kena halau oleh Majlis Perbandaran, bergaduh dengan Majlis Perbandaran. Orang nak berniaga tak boleh. Macam mana nak tingkatkan kos sara hidup? Okey. Sila. Okey, jadi saya berpendapat, saya sentiasa berpendapat yang pertama sekali soal sara hidup ni soal duit. Pertama sekali kita kena bersabar dengan duit. Okey, yang macam cakap soal lesen tadi tu dah tentu itu soal kerajaan. Kerajaan, saya rasa kerajaan harus faham pada hari ini terlalu ramai orang yang sebenarnya memikirkan sesuap nasi. Kita bukan nak kaya berniaga dekat tepi-tepi jalan tu. Jadi balik pada soal duit tadi. Yang pertama sekali, contohlah kalau kita diberhentikan kerja contohnya. Jangan terlalu panik, terus buka satu perniagaan tanpa kita fikir panjang. Masalah, saya selalu cakap, saya pernah nasihatkan seorang pakcik saya bila dia dapat VSS, dia nak buka kedai dobi. Jadi saya cakap kedai dobi, soal persaingan terlampau tinggi sekarang. Orang sana buat RM2 sekilo, orang sini RM1.50.
Jadi last kali duit tu dah jadi mesin, dah jadi cat semua tu. Ya. Bila nak jual kedai Dobi tu sangat susah. Susah. Jadi jangan panik, tapi perniagaan saya seorang peniaga, saya suka nak nasihatkan perniagaan yang sebenarnya bertahan tu tak perlukan modal yang berjuta, tak perlukan modal yang beribu. Dan sekarang pun kita tengok ada banyak alternatif untuk jalankan perniagaan, media sosial. Saya rasa saya sangat galakkan orang-orang yang ada kemudahan ni, mungkin berapa ratus friend, 200 300 kawan kat Facebook, Instagram, boleh mula perniagaan. Okey, jadi nak berniaga ni macam orang Melayu lah, Bumi Putra lah. Kenapa nak perlu lesen? Kenapa nak perlu lesen? Surat saja sudahlah. Kalau gunakan lesen berniaga, kemungkinan ada perjalanan guna lesen. Dia gunakan orang lain berniaga atas nama lesen dia. Lebih baik orang Melayu, orang Bumi Putra berniaga tanpa lesen dibenarkan oleh Majlis Perdana. Macam mana pandangan Encik Zul? Itu saya sangat sokong lah. Saya sangat Ya, sokong. saya sokong. Tolong mudahkan Bumi Putra ni nak berniaga. Nak menaikkan sara hidup, ya? Sara hidup, okey? Sebab kita tahu bila generasi macam saya, bila kita bangun, datuk nenek saya dah tak ada beratus ekar tanah. Macam mungkin tahun 50-an mungkin saya ada datuk yang ada 100 ekar tanah. Jadi saya tak ada aset untuk digadaikan. Ya, saya betul. kena mula dengan macam tu. Jadi mungkin daripada satu gerai boleh jadi restoran. Betul. Dan orang yang berniaga tepi jalan pun kena sedar kalau dah kaya kat tepi jalan, move in, beli lot-lot kedai Ya, kan. betul. Bersaing sebagai seorang peniaga. Ya. Dan kerajaan memang kena mudahkan, tak ada pilihan. Sebab kita tak boleh buat benda-benda yang tak halal. Itulah cara halal, tapi cuma sedikit kelonggaran undang-undang. Itu yang diperlukan. Terima kasih. Jadi Kipidak Dogibab hari ini menyarankan pekerjaan yang akan datang kepada mana-mana orang Melayu, individu Bumi Putra yang nak berniaga, tak payah susah-susah lah. Bagi surat sekeping suruh dia berniaga lah. Jangan kacau-kacau lah orang Melayu nak berniaga, nak hidup. Ini bumi tanah Melayu dulu. Sekarang ni nama Malaysia. Sultan Melayu, Raja-Raja Melayu, Perdana Menteri Melayu, Ketua Polis Melayu, Ketua Hakim Negara Melayu. Semua Melayu. Tapi Melayu tertindas di bumi sendiri. Inilah yang Kipidak Dogibab perjuangkan bersama dengan ahli panel kita yang didatangkan khas dari Negeri Sembilan, iaitu Seremban Cik Zul Zulhairi. Zulhairi. Terima kasih. Kipidak Zul. Dogibab.